Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan-puan, tahukah anda bahawa Singapura merupakan negara yang terkecil di Asia Tenggara? Dengan keluasan 271 batu persegi, negara yang tidak mempunyai sebarang sumber asli ini telah berjaya meletakkan dirinya sebagai negara yang termaju di Asia Tenggara. Persoalannya, bagaimana? Bagaimana negara yang sekecil ini mampu mengalahkan negara-negara lain yang kaya dengan bahan mentah dan sumber asli? Jawapannya kerana mereka mengamalkan kreativiti dan inovasi dalam setiap sektor yang diceburi. Tidak kira dalam bidang politik, ekonomi, sosial maupun di bidang pendidikan seawal usia 4 tahun lagi. Kreativiti dan inovasi tidak lari dari menjadi pegangan abadi. Sekalung apresiasi buat saudara pengerusi, kombinasi kehakiman yang sentiasa menjadikan keadilan sebagai paksi. Div-div jemputan yang dihormati, hadirin hadirat, tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam satu Malaysia buat anda yang sudi melapangkan masa, meminjamkan telinga buat seketika. Hadirin sekalian, kita di Malaysia percaya perubahan persekitaran global dan tempatan yang begitu dinamik serta persaingan sengit antara negara di dunia dalam penarafan daya saing antara bangsa menjadikan kreativiti dan inovasi sebagai faktor yang paling kritikal dalam menentukan pencapaian aspirasi dan wawasan negara. Justru, terimalah tajuk pidato saya, kreativiti dan inovasi pemangkin kemajuan negara. Tuan-tuan dan puan-puan, 4 mekanisme utama akan saya kupaskan hari ini. Pertama, pengenalan apa itu kreativiti dan inovasi. Kedua, agenda memperkasakan modal insan bakal pemimpin negara yang diwarisi. Ketiga, kita akan meninjau bagaimana impian dan kejayaan dalam bidang keusahawanan sebagai pemacu ekonomi. Dan yang terakhir, kita akan menilai isu-isu semasa yang berlaku pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan, tak kenal maka tak cinta. Maka elok kiranya jika kita berkenalan dahulu dengan frasa utama tajuk pidato ini. Kreativiti merupakan satu istilah yang telah menjadi tumpuan ramai penyelidik dalam pelbagai bidang. Ia merupakan satu proses pemikiran yang mendorong dalam merealisasikan sesuatu idea juga sebagai penemuan baharu di mana ia menuju ke arah yang lebih realiti. Inovasi pula merupakan satu istilah yang berasal daripada perkataan Itali innovare, bermaksud memperbaharui atau melakukan perubahan. Secara mudahnya, inovasi adalah suatu proses yang mengubah idea kepada sesuatu yang baharu, kepada yang lebih praktikal. Saya bawakan satu contoh. Pada tahun 1785, melalui kreativiti Alexander Graham Bell, maka terhasillah telefon pertama di dunia. Jika dahulu, telefon digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi. Namun hari ini, fungsi telefon semakin bertambah dan disenangi. Bukan sekadar medium berkomunikasi, telefon juga telah menjadi peranti kepada hiburan, internet, kamera dan banyak lagi. Inilah yang dinamakan inovasi. Begitu juga halnya dalam dunia perniagaan. Kreativiti dan inovasi amat penting bagi mewujudkan persekitaran perniagaan yang berdaya maju dan kompetitif agar dapat bersaing dalam dunia yang semakin mencabar ketika ini. Tuan-tuan dan puan-puan, kedua, agenda memperkasakan modal insan bakal pemimpin negara yang diwariskan. Saya percaya Tuhan tidak akan mencipta sesuatu tanpa sebabnya. Wa ima seekor gajah yang besar maupun sekelumit kuman yang tidak bisa dilihat dengan mata kasar. Semuanya punya peranan tersendiri. Saya juga percaya setiap manusia tidak kira keturunan,
Bangsa mahupun agama juga punya kehebatannya. Lihat sahaja saudara Raja Syamri bin Raja Husin. Meskipun beliau dilahirkan dengan satu kaki, beliau bukan sahaja mampu berdiri megah, melaungkan kata-kata semangat buat anak bangsa, malah mampu bersama-sama mengharungi bah yang melanda negeri tanah tumpah darahnya demi membantu mereka yang memerlukan. Hadirin sekalian, sistem pendidikan sebelum ini amat berorientasikan peperiksaan. Bilangan A menjadi ukuran dalam menghitung kemenjadian. Sedangkan dalam dunia realiti, kecermelangan pelajaran bukanlah penamat riwayat. Perjalanan masih jauh, fizikal dan mental perlu seiring dengan minda yang sihat. Maka pemikiran kritis dan kreatif telah diperkenalkan sejajar dengan keperluan. Murid-murid perlu membuat penilaian ke atas sesuatu idea, kemudian memindahkannya kepada sesuatu yang baharu, kepada yang nyata. Alhamdulillah, perkembangan semakin positif. Terdapat pelbagai institusi kemahiran telah dilahirkan dalam usaha membekalkan ilmu buat golongan belia agar mampu bersaing di peringkat global. Kita sedar, bakat yang ada dalam diri perlu dilengkapi dengan kemahiran yang realistik agar dapat dikembangkan untuk menyelesaikan masalah sebelum menerbitkan idea. Kemudian, idea ini perlu diaplikasi kepada sesuatu yang baharu untuk penambahbaikan idea. Lihat sahaja bagaimana sekolah menengah teknik dan vocational pada hari ini telah diangkat martabat menjadi college vocational. Ini bagi memperkasakan modal insan bakal pemimpin masa hadapan. Tuan-tuan dan puan-puan, ketiga, kita akan meninjau bagaimana impian dan kejayaan dalam bidang keusahawanan sebagai pemacu ekonomi. Umum mengetahui, inovasi adalah asas kepada pertumbuhan ekonomi. Ia menjadi pemangkin dalam menentukan kesejahteraan ekonomi sesebuah negara. Dengan memperkasakan lanskap inovasi melalui rangsangan inspirasi, mengembang bakat yang ada dalam diri serta mengeksploitasi kemampuan kreativiti, terbukti ia menjadi tonggak peralihan kepada ekonomi. Lihat sahaja dalam status inovasi dan penciptaan. Kita berjaya meletakkan Malaysia di tangga ke-33 daripada 143 negara yang dikaji dalam Indeks Inovasi Global. Percayalah, yang bulat tidak akan selalu datang bergolek, yang pipih bukan selalu datang melayang. Andai apa yang ada di depan mata tidak disambar, kita pasti tertinggal jauh ke belakang. Perniagaan perlukan persaingan. Dengan adanya inovasi dalam organisasi, idea untuk menghasilkan sesuatu produk akan dilakar sebelum diterjemah oleh individu atau kumpulan yang kreatif untuk menghasilkan produk yang lebih berkualiti. Saya bawakan satu contoh. Syarikat Google Incorporated misalnya. Enjin carian Google ini telah diintegrasikan bersama perkhidmatan email yang dikenali sebagai Google Account. Anda boleh mengakses hampir kesemua perkhidmatan yang ditawarkan oleh Google apabila memiliki akaunnya. Syarikat ini juga telah melakukan satu inovasi yang amat menakjubkan di mana fungsi email dan teknologi pengkomputeran awan boleh digabungkan di dalam satu fail lampiran. Fail yang berbentuk dokumen tadi tidak perlu dimat turun. Anda hanya perlu klik pada pautan view atau lihat untuk membuka kandungannya. Malah, dokumen tadi boleh diubah sesuai menggunakan perkhidmatan Google Docs yang mampu berfungsi sebagaimana perisian pejabat dan boleh disimpan di dalam storan yang disediakan. Ini bermakna Anda boleh melakukan tugasan harian pejabat hanya menggunakan perkhidmatan-perkhidmatan yang ditawarkan oleh syarikat Google. Apa yang perlu kita ada? Hanyalah
sambungan internet. Tuan-tuan dan puan-puan, keempat, kita akan menilai isu-isu semasa yang berlaku pada hari ini. Kita amat bertuah. Walau tidak dilahirkan dalam keturunan diraja, meski tidak dibesarkan sebagai anak bangsawan, apatah lagi hidup di kalangan anak menteri yang kaya raya, kita tetap hidup dalam negara yang aman dan harmoni. Hasil jerih perih pengorbanan nenek moyang suatu ketika dahulu. Tanggal 7 Mei 1983. Tercepuhnya perusahaan automobil nasional iaitu Proton, hasil cetusan idea Tun Dr. Mahathir bin Mohamad. Dan sejarah dilakar pada 9 Julai 1985 apabila kereta pertama tempatan berjaya dihasilkan. Hari ini, digegarnya pokok saga. Tiba-tiba lihat, kancil dan rusa berlari-lari. Kelisa berenang ke sana sini. Kenari tidak bersayap, terbang menari-nari. Lihat di hujung sana, pahlawan wira dan satria yang bersemangat wajah, turut bersilat di lebuh raya. Mereka kini bukan lagi warga rimba. Sebaliknya, produk automobil tempatan lambang kemegahan negara. Apalagi yang kita ada? Persona, Gentoo, Myvi, Preve, Ezora dan banyak lagi. Hari ini, kita boleh mendabik dada dengan kemajuan yang ada. Pembangunan dan ruang pekerjaan ada di mana-mana. Daripada wilayah pembangunan Iskandar sehingga ke koridor pembangunan utara NCER, koridor pembangunan pantai timur ECER, serta koridor pembangunan Sabah dan Sarawak. Semuanya dibina untuk kemaslahatan kita bersama. Sudah terang lagi bersuluh, ilmu yang kreatif serta penyatuan kaedah secara inovatif amat jelas digunakan untuk kemajuan tanah tercinta. Dagang Pak Malau dagang bertempat, dagang hamba mengkuang layu. Moga bicara memberi hikmat. Mohon izin berundur dahulu. Akhir kalam. Janganlah kita memejamkan mata, memekakkan telinga. Bertindak dengan berjurikan hati dan berhakimkan rasa. Kelak nanti ada yang beroleh derita, kecewa dan sengsara. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kreativiti dan inovasi pemangkin kemajuan negara. Dari segi negara, boleh saudari nyatakan dari segi inovasi ini dikatakan boleh menjimatkan kos dan menjana ekonomi negara. Dan sila berikan contoh-contoh dalam negara. Dalam merungkai persoalan ini, saya bawakan 3 pendekatan. Pertama, aspek politik. Kedua, aspek ekonomi. Dan yang ketiga, aspek sosial. Tuan-tuan dan puan-puan, aspek politik. Kita lihat hari ini, kerajaan telah menyediakan pelbagai sumbangan serta bantuan untuk memastikan rakyat hidup sejahtera. Kreativiti dan inovasi kerajaan jelas. Kreativiti dan inovasi kerajaan amat jelas. Kreativiti dan inovasi kerajaan dalam memacu negara amat jelas diterjemah melalui Klinik Rakyat Satu Malaysia, Perumahan Rakyat Satu Malaysia, Kedai Rakyat Satu Malaysia, bantuan awal persekolahan dan banyak lagi. Kedua, aspek ekonomi. Banyak ruang pekerjaan telah ditambah melalui penambahbaikan industri kecil dan sederhana. Pelbagai suntikan modal serta pinjaman dana telah diberikan untuk memastikan rakyat hidup sejahtera.
Dan yang ketiga, aspek sosial melalui bidang pendidikan. Kita lihat hari ini, kreativiti dan inovasi amat jelas diterjemah melalui PAK 21, iaitu Pendidikan Abad ke-21. Penekanan terhadap pembelajaran berpusatkan pelajar amat jelas ditekankan. Pelajar perlu meneroka sendiri ilmu tanpa sempadan, dilatih untuk berdepan dengan segala cabaran melalui pendidikan secara berkumpulan, penghasilan projek, pembentangan dan banyak lagi. Hadirin sekalian, melalui aspek penekanan yang dinyatakan tadi, amat jelas kreativiti dan inovasi penting untuk kemajuan tanah tercinta. Sebelum kita berakhir, izinkan saya menyampaikan serangkap nazam. Terimalah. Elok kata murni jiwa harum budi, hidup kita penuh makna orang sudi. Ingat pesan ayah bunda, penuh harapan, anaknya rajin, usaha tanda kejayaan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.